sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi, untuk akhir sekali, Ustazah nak tambah sedikit. Kita belajar tentang bab membatalkan puasa. Selain makan dan minum, berbohong juga membatalkan puasa kita. Ya, tu Ustazah. Saya belajar tak membatalkan pun. Ya ke? Betul. Kalau macam tu, nanti saya balik semak. Saya bagi tahu kamu balik. Okey Ustazah. Berbohong ni membatalkan puasa ke tidak Berbohong tidaklah termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Oh, maksudnya salah lah yang aku ajar tadi. Dan tak pi lah dia tu. Nanti aku perbetulkan. Nampak sangat pula aku salah. Dan tak pi lah. Ustazah, Ya. saya ada masalah ni. Salah apa tu? Tadi saya ajar murid-murid saya. Saya silap cakap. Saya cakap kat dia orang, bohong ni membatalkan puasa. Macam mana yang salah? Ya, awak kena betulkan tu dengan murid-murid awak. Nanti diorang tidak faham pula. Macam mana ya? Betulkan maksudnya esok awak masuk balik kelas tu, awak betulkan balik apa yang perlu betulkan. Tak apa, kita cikgu memang ada salah yang kita buat. Jadi kita ambil tu sebagai pengajaran. Murid-murid, sebelum Ustazah terlupa, hari tu kan Ustazah ada cakap berbohong membatalkan puasa. Ingat tak? Ingat Ustazah. Jadi Ustazah dah buat research, Ustazah semak balik. Berbohong tidak membatalkan puasa, tapi dia mendatangkan dosa. Kalau kita berbohong waktu puasa, kita akan berdosa. Tapi puasa tetap sah. Faham Ustazah? Betul lah Fatin kata hari tu, berbohong tidak membatalkan puasa pun. Jadi Ustazah minta maaf ya. Hari tu Ustazah ada salah sebut. Tak apa Ustazah. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jelaslah guru pendidikan Islam hendaklah menjaga amanahnya dalam menyampaikan ilmu, dan ilmu yang disampaikan tidak boleh dipertarbelitkan. Sekiranya berlaku kesilapan, hendaklah diperbetulkan dengan segera. Baiklah, bagaimana hubungan kait antara sifat amanah Rasulullah dengan sifat guru pendidikan Islam? Yang mana Rasulullah ini bersifat amanah termasuk dengan ilmu yang disampaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara 143. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutuskan kepadamu. Rasulullah dikenali sebagai Al-Amin, yakni terpercaya oleh masyarakat Arab Mekah kerana mereka sangat mempercayai Rasulullah. Meskipun kaum kafir Quraisy mengancam akan membunuh Rasulullah SAW, namun baginda tidak gentar dan tetap menjalankan amanah dengan menyebarkan dakwah yang diterima. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi daripada kitab Dalalil Nubuwah lil Baihaqi, maksudnya, maka Rasulullah SAW bersabda, yakni menjawab, demi Allah, wahai pakcik, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam atau aku hancur karenanya. Masyarakat Arab amat mempercayai Rasulullah sehingga mereka memilih baginda untuk menjagakan harta benda mereka sewaktu bermusafir, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Fatin, hari tu kan saya dengar Ustazah Wanis ada cakap berbohong ni membatalkan puasa, betul ke? Tak adalah. Apa yang betul? Ustazah cakap hari tu, Ustazah cakap kalau kita puasa tapi kita berbohong, puasa kita sah. Tapi kita dapat dosa lah. Nak dosa ke? Tak nak. So, jadi kesimpulannya kita tak boleh berbohong. Tapi Kalau puasa tetap sah kan? betul, puasa kita Tapi sah berbohong je. tak boleh. Tak boleh. Faham. Jom jalan. Jom.
tak pergi rehat pula dah. Ni kenapa menangis-menangis ni? Bergaduh dengan kawan ke? Bangun! Kenapa tak pergi rehat sekarang ni? Sekarang waktu rehat kan? Jangan menjawab apa yang cikgu kata. Jangan menangis. Berhenti. Ni nak mencuri lah ni. Ya ke? Nak mencuri dekat kelas. Tak. Saya tak nak dengar lagi apa-apa alasan. Pergi kantin sekarang. Jangan menangis. Pergi sekarang. Ibu dah ni mencuri je kerja. Mira buat apa kat sini? Mira, kenapa awak tak makan? Saya tak bawa duit, Ustazah. Awak bawa bekal tak? Tak, saya tak bawa. Dah, kenapa tak bagi tahu Ustazah awak tak ada duit? Awak lapar tak sekarang ni? Lapar? Lapar. Nak tak Ustazah belanja makan? Betul ke, Ustazah? Betul. Jom kita pergi makan kantin. Kita makan nasi ayam, kita makan minum air sirap. Nak tak? Boleh. Jom. Jangan nangis-nangis lagi tau. Tak mau nangis dah. Jom, Ustazah belanja. Ada belikan cokodok pisang. Awak suka tak? Suka. Suka kan? Sedap cokodok ni. Tahu tak kat kantin ni? Jom, kita makan. Ni ada air. Nanti esok Ustazah bawa awak pergi makan dekat nasi ayam. Wah, sedap. Hari ni makan cokodok dulu tau. Makan banyak-banyak. Nanti dalam kelas boleh belajar. Betul tak? Boleh fokus belajar. Jangan main-main dalam kelas tau. Makan kenyang-kenyang. Terima kasih, Ustazah. Sama. Berdasarkan kisah sebentar tadi, kita ketahui bahawa murid itu perlu mempunyai jiwa pendidik yang pemurah. Contohnya, perlu bersikap empati yang mana perlu memahami keperluan individu setiap pelajar dan sanggup membantu di luar konteks akademik seperti dalam masalah pribadi atau cabaran kehidupan. Pemurahnya seorang pendidik ini adalah daripada berbagai bentuk. Contohnya dari segi sokongan, barangan, makanan minuman, masa, tenaga, perhatian dan juga sebagainya. Baiklah, antara sifat pemurahnya pendidik ini telah dikaitkan dengan sifat pemurahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menggunakan hartanya secara meluas untuk menyokong perjuangan Islam. Ketika peristiwa Tabuk, beliau telah menyumbangkan seluruh hartanya untuk keperluan peperangan, sementara sahabat lain menyumbangkan sebahagian daripada harta mereka. Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Ini menunjukkan betapa dermawannya Abu Bakar dalam memberikan segala miliknya demi agama. Selain itu, sifat pemurah ini juga telah dikaitkan dengan Umar Al-Khattab, juga terkenal kerana membebaskan hamba. Beliau menggunakan hartanya untuk membeli hamba-hamba yang dizalimi, terutamanya telah memeluk Islam dan memerdekakan mereka. Ini adalah salah satu cara Umar menunjukkan kemurahan hatinya bukan sahaja dengan wang, tetapi juga dengan memberikan kebebasan dan hak kemanusiaan kepada mereka yang ditindas. Jelaslah menunjukkan bahawa sifat pemurah ini merupakan suatu sifat yang mahmudah dan patut dicontohi oleh setiap guru pendidik. Banyak lagi ni. Aku nak tidur sampai pasti. Mana bagi makanan kat aku? Tu orang manis ada kat situ. Manis? Ni, banyak lagi ni. Aku beli kat kantin. Ambil lah. Beli. Bodoh. Terima kasih Munira. Sama. Baik je Munira. Makanlah. Okey, terima kasih Munira. Sama. Sedapnya. Baik Fatik, hari ni kita belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam. Jadi Ustazah dah bagikan lembaran kerja tu. Betul. Okey, jawab sampai siap. Sebelum habis kelas Ustazah, hantar. Okey Ustazah. Ustazah, yang ni buat Ya. macam mana? Kan tadi Ustazah dah bagi tahu. Baik semua. Okey, siap kan? Ustazah, Ya lagi apa lagi kamu ni? tak ada apa lah Ustazah. Okey, buat. Ustazah, macam mana nak buat yang ni? Ni kan Ustazah dah bagi tahu ni isi tempat kosong kan? Isi
di tempat kosong ni, ambil jawapan yang ada sedia ada ni. Isilah yang mana betul. Buat. Banyak salah kamu ni Fatin. Buat cepat. Maaf saya Ustazah. Saya buat. Okey, kelas dah tamat. Boleh hantar tugasannya. Dah Ustazah. Ish Fatin, banyak salah ni. Kan Ustazah dah ajar lagi. Okey, baik. Fatin, Ya. hari ni kita dah belajar pasal apa? Rukun Islam. Rukun Islam kan? Jadi Ustazah dah bagi lembaran kerja. Jadi awak siapkan. Nanti tunjuk kat Ustazah bila dah siap. Apa-apa soalan, tanya je Ustazah, okey? Boleh Ustazah. Mana lembaran kerja tu Buat Ustazah? sekarang. Baik Ustazah. Ustazah, Ya? soalan ni nak buat macam mana? Soalan mana Fatin? Soalan ni. Ni. Ha. Okey. Sekejap Ustazah. Lagi satu. Tarikh tu dia kena Ustazah. Ish. Setiap kali Ustazah masukkan. Sekejap Ustazah. Yang ni kena selang ke tidak Ustazah? Kena Fatin. Okey, jadi tarikh kena tulis letak. Setiap kali Ustazah masuk, Ustazah cakap tulis hari dan Tarikh. okey. Oh, baik Ustazah. Okey, buat sekarang. Okey Ustazah. Ustazah, Ya Fatin. yang ni saya tak faham lah. Yang mana? Yang ni. Cuba Ustazah datang sini tengok. Ni. Okey, ni dia tanya apa? Cuba baca. Oh, yang ni ditanya rukun Islam yang ketiga tu rukun apa dia? Okey, jadi rukun Islam yang ketiga awak tulis apakah itu rukun Islam yang ketiga? Apa? Yang pertama? Apa ya Ustazah tak ingat. Cuba Ustazah cakap. Yang pertama apa? Yang pertama puasa. Mengucap Oh, dua kalimah mengucap. syahadah. Yang kedua? Yang kedua saya tahu, solat. Betul. Yang ketiga apa? Yang ketiga haji. Betul ke haji? Betul dah hasilnya Ustazah. Kurang tepat, salah. Yang ketiga ialah Yang ketiga apa Ustazah? yang ketiga Cuba Ustazah teka. berpuasa. Betul tak Fatin? Betul dah tu. Syok lah belajar dengan Ustazah Munirah ni. Aku tanya pun dia tak marah aku. Jadi aku boleh tanya banyak lagi lah ni. Ni baru aku faham tajuk rukun Islam ni. Berdasarkan video tersebut, saya mengaitkan tentang khasiat sabar Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah ketika mendapat tantangan yang hebat. Kita boleh lihat dari kisah ketika baginda berdakwah secara bersembunyi, baginda sabar dalam menyampaikan syiar Islam walaupun tak ramai yang memeluk Islam pada ketika itu. Kemudian ketika baginda berdakwah secara terang-terangan, baginda dicaci dan dihina serta disekat ekonomi orang Islam. Namun berkat kesabaran Rasulullah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat bagaimana penerimaan agama Islam pada ketika pembukaan kota Mekah. Ramai orang mula memeluk Islam dan pembukaan kota Mekah adalah peristiwa besar yang menunjukkan kemenangan Islam. Pendidik yang sabar. Guru pendidikan Islam perlu mempunyai sifat sabar dalam mendidik. Hal ini demikian kerana dengan sifat kesabaran, guru mampu berhadapan dengan pelbagai kerenah murid tanpa mudah marah atau berputus asa. Ini akan menjadikan pendidikan yang diberikan adalah berkesan kerana guru menggunakan metod mengulang penerangan sehingga belajar memahami tanpa rasa jemu. Hal ini akan memberikan kesan kepada murid yang mana ia dapat membina hubungan positif kerana murid ini lebih selesa dan hormat kepada guru yang penyabar dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Kesimpulannya, guru pendidikan Islam perlu mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan ilmu kerana berkat kesabaran tersebut akan wujudnya kejayaan suatu hari nanti tepat pada masanya.